الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير الحسيب على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap kamu melihat, memikirkan apa yang telah kamu sediakan daripada bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala titah perintahnya, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan juga tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan hidup sama ada di dunia maupun di akhirat hanyalah ditentukan oleh keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 41 pada surah Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang apabila kami memberikan kekuasaan di muka bumi ini, maka mereka senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan kepada Allah jualah tempat kembali segala urusan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia antaranya ialah untuk dilantik sebagai khalifah atau pemimpin bagi menjaga kesucian agama dan menguruskan urusan dunia berdasarkan kehendak dan ketepatan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Amanah kepimpinan yang begitu besar dan begitu berat ini terpaksa dipikul oleh umat manusia, sehingga ada yang mampu menunaikan segala tanggungjawab mereka dengan baik, dan tidak kurang juga mereka yang mengabaikan amanah kepimpinan yang dipikul di atas bahunya, sehingga menyebabkan banyak berlakunya kerosakan di muka bumi ini. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyadari tentang betapa pentingnya dan besarnya amanah kepimpinan, maka perlu ada suatu usaha yang bersungguh-sungguh dalam memastikan tampuk pemerintahan dipegang oleh orang yang selayaknya, mengikut pertimbangan wahyu dan bukannya pertimbangan nafsu. Apa yang lebih penting lagi ialah usaha ke arah menyediakan barisan pelapis kepada kepimpinan daripada kalangan generasi muda-mudi yang ada pada hari ini. Keadaan generasi muda yang ada pada hari ini mencerminkan keadaan arah tuju negara pada masa hadapan, di mana jika baiknya keadaan generasi muda pada hari ini, maka baiklah negara pada masa yang akan datang. Sebaliknya, jika rosaknya generasi muda yang ada pada hari ini, maka suasana negara kita bakal porak-beranda. Khalifah Harun al-Rashid pernah bertanya kepada seorang lelaki tua tentang usahanya menanam pokok tamar, sedangkan usianya telah tua, di mana dia sendiri pun sudah pasti tidak sempat untuk menikmati hasil buahnya itu nanti. Lelaki tua itu mengatakan bahawa dia menanam pokok tamar itu untuk dinikmati hasilnya oleh anak cucunya, sebagaimana dia sekarang ini menikmati hasil pokok tamar yang ditanam oleh ayah dan juga datuknya. Mendengarkan jawapan daripada lelaki tua tersebut, lalu Khalifah Harun al-Rashid memujinya sebagai tanda kagum dengan wawasan yang ada pada lelaki tua itu. Melalui kisah ini, maka kita dapat mengambil iktibar bahawa usaha kita pada hari ini bukan semuanya dapat dirasai hasilnya dengan serta-merta, tetapi dalam banyak keadaan ianya bakal dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Jika kita menanam benih yang baik, kemudian dijaga pula dengan rapi, maka hasilnya nanti adalah baik. Begitulah juga jika kita berjaya membina kepribadian anak-anak muda berasaskan kehendak syarak, maka kita bakal melihat urusan pemerintahan negara mampu dilaksanakan dengan baik oleh generasi pelapis yang saleh. Sebaliknya, jika kita semua gagal untuk mendidik anak-anak muda yang ada pada hari ini dengan didikan agama yang betul, maka kita sebenarnya telah mengatur perancangan untuk menghancurkan negara kita di masa yang akan datang. Ini kerana mereka lah yang akan mengambil alih tampuk pemerintahan negara kita.
Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, generasi muda sentiasa diberikan perhatian oleh Islam. Rasulullah SAW sendiri sebelum jatuh sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah telah menghimpunkan satu pasukan tentera Islam untuk dihantar ke Syam yakni Syria. Baginda mengarahkan agar pasukan ini mara hingga ke satu tempat yang bernama Al-Balqa dan Ad-Darun yang terletak di bumi Palestin. Baginda telah melantik Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang pada ketika itu baru berusia sekitar 17 ataupun 18 tahun untuk menjadi panglima perang dalam angkatan tersebut. Walau bagaimanapun tentera Islam yang lain terdiri daripada para sahabat yang lebih senior dan lebih berpengalaman, tetapi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tetap dipilih untuk menjadi panglima perang dalam peperangan tersebut. Ini jelas menunjukkan betapanya Rasulullah SAW menaruh harapan yang tinggi kepada golongan muda. Ketika bala tentera pimpinan Usamah berada di luar kota Madinah, bersiap-siap untuk memulakan perjalanan, baginda mula jatuh sakit sehingga membawa kepada kewafatan baginda SAW. Setelah kewafatan baginda SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah pertama ketika itu telah meneruskan arahan baginda sebelum ini agar meneruskan peperangan tersebut, di mana Usamah bin Zaid tetap dikekalkan sebagai panglima perang, walaupun ada di kalangan para sahabat yang meminta agar Usamah digantikan dengan sahabat yang lebih tua dan juga berpengalaman daripada dirinya. Sayyidina Abu Bakar bukan sahaja menolak permintaan itu, malah turut memberikan kata-kata semangat dan juga pengharapan yang begitu tinggi kepada Usamah bin Zaid agar dapat menunaikan amanah kepimpinan tersebut hingga tentera Islam berjaya memperoleh kemenangan yang besar dalam peperangan tersebut di bawah kepimpinan Usamah bin Zaid. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, melihat kepada pentingnya pembentukan pribadi generasi muda yang bakal mewarisi tampuk kepimpinan negara, maka suatu usaha yang lebih serius dan bersungguh-sungguh mesti diambil dalam seberapa segera bermula daripada keluarga hinggalah kepada kepimpinan negara. Perosakan dan keruntuhan akhlak di kalangan generasi muda bakal mencacatkan kemajuan dan keamanan negara, dan jika ini berterusan, negara dan generasi yang akan datang berada dalam keadaan yang amat bahaya dan amat membimbangkan. Program yang dianjurkan kepada generasi muda mestilah bertepatan dengan Islam agar mereka sentiasa bergerak dalam suasana mengikut kehendak wahyu, bukannya nafsu. Jangan pula akibat terlalu bimbang generasi muda akan kembali berpegang kepada ajaran Islam yang menyeluruh, menyebabkan kita berkuasa terus berusaha menjauhkan mereka daripada kehidupan beragama dengan terus melalaikan generasi muda dengan program-program seperti mana konsep hiburan yang merosakkan, percampuran antara lelaki dan perempuan yang tanpa batasan. Jangan kita menurut rentak irama Yahudi dan juga Nasrani yang senantiasa berusaha merosakkan generasi muda Islam dengan menyediakan program-program yang menaikkan nafsu sehingga mereka tidak lagi menghiraukan kehendak wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menyediakan generasi muda yang berilmu dan beramal serta ikhlas dalam berjuang untuk Islam sehingga membolehkan Islam menjadi agama yang memerintah dan menerajui dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'u mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Maksudnya, katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara dan menyuruh supaya kamu menghadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata, kerana sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan dikembalikan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidh min ad-dalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal iman wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhi hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim fattaquhu la'allakum tuflihun. ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهده بلي أنتر أحمد مولى تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون